لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا وشفيعنا وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini dapat lagi meneruskan pengajian kita ataupun muzakarah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu dan juga maklumat daripada masa ke semasa. Yang keduanya, kita masih lagi dilanjutkan usia dan juga dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moganya dengan segala nikmat dan juga pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menambahkan lagi keimanan, kesabaran, keyakinan, kesungguhan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab kita, kitab matan Jawharatul Tauhid, muka surat 16, yakni safhah 16, baris yang keempat daripada bawah ya. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Syahdan, kata musannif. Musannif maknanya pengarang kitab. Itu namanya musannif ataupun muallif. Musannif kalimah ismul fa'il daripada sannafa yusannifu tasnifan fahuwa musannifun. Ianya fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun. Itu adalah asas daripada nauk yang pertama, bab yang kedua. Itu fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun. Sannafa yusannifu tasnifan fahuwa musannifun. Kata musannif itu menolakkan segala i'tiqad orang yang sesat. Maknanya apabila mana berlaku syirik. Sebelum ini kita membahaskan munazzahan awsafuhu safiyah andiddin aw syibihin syarikin mutlaq. Sebelum ni bukan. Mana ikan atau maknanya menidakkan atau menafikan ataupun dafa'an daripada i'tiqad, iaitu pegangan orang yang sesat. Mana ramai orang yang sesat. Orang yang sesat ni bermakna orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil orang yang sesat. Ataupun orang yang tidak beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga orang yang sesat. Orang yang mungkin menghina para sahabat. Contohnya sebilangan daripada ahli-ahli atau pahaman-pahaman Syiah yang mengatakan Aisyah itu merupakan ibu pelacur ataupun mak ayam. Ini ialah pahaman-pahaman sebahagian daripada pahaman golongan Syiah. Maka kalau ada mereka-mereka atau sesiapa sahaja yang ada unsur-unsur yang semacam itu, walaupun dia kata dia tidak Syiah, tapi ungkapannya, perkataannya itu melambangkan bahawasanya dia telah pun menghina ataupun mengherdik, iaitu sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Aisyah ini, dia ni isteri Nabi yang dia mulazamah dengan Nabi dan meriwayatkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 2000 lebih hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak khabar orang ini mak pelacuran, satu hadis pun dia tidak ada maknanya dengan Nabi. Tapi Aisyah meriwayatkan daripada 2000 lebih hadis. Jadi siapa kita yang nak, apa kata orang, nak mengherdik atau menghina para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau tak silap dia meriwayatkan dengan Nabi hampir 5000 lebih hadis. Maknanya lagi banyak lagi lah. Sebab Nabi banyak dengan Abu Hurairah, maka banyak riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maha suci pula ia, ya Allah. Ya dhamir ia itu marji', hadha dhamir ila Allah. Mana dhamir ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maha suci pula ya Allah daripada beranak dan mana tu? Balik katih boleh? Katih pula begini tak? Katih pula ya.
Nanti daripada i'tiqad orang Yahudi, daripada itu kalau kita belajar Arab namanya huruf jar, tapi sini kita namakan dia min al-bayaniyah. Min untuk menghuraikan atau menerangkan siapa gamak dema-dema yang sesat larat tadi tu, iaitu orang-orang Yahudi, iaitu seperti mana kepada Nabi Uzair mendakwa, iaitu dia bersifat dengan uluhiyah. Dikatakan Nabi itu bersifat dengan ketuhanan. Mana pula Nabi bersifat dengan ketuhanan? Hatta Dajjal yang akan turun di akhir zaman besok, walaupun dia boleh menangkap ikan di laut, kerana ayor dengan badan dia tu hak buku lali. Kalau kita buka dalam kitab Aqidatun Najin, dalam kitab Aqidatun Najin ada menyebutkan keadaan Dajjal. Begitu juga kitab yang dikarang ataupun dinakalkan oleh guru saya Haji Omar Zuhdi. Dia buat satu kitab kecil je, mungkin dalam 8 len 9 len, dipanggil dengan kitab itu namanya Fitnah Ad-Dajjal. Diajarkan kami dulu di Pondok Lanai 4 malam berturut-turut, dan kitab itu dikhatamkan menceritakan tentang Dajjal. Maka Dajjal tadi ayo kat buku lali dia, bermakna dia boleh tangkap ikan, satu. Yang kedua, dia boleh panggang ikan itu di cahaya matahari. Adakah dia bersifat dengan ketuhanan? Maka si Dajjal tadi tidak bersifat dengan ketuhanan. Cuma Allah Ta'ala bagi dia sedikit daripada waktu, kononnya dia berlakonlah sebagai Tuhan. Tapi dia bukan bersifat dengan ketuhanan. Itu maknanya contoh Dajjal. Jadi mana tidak ada orang yang bersifat dengan ketuhanan. Ayah bin, dia juga tidak bersifat dengan ketuhanan. Walaupun dia duduk, dituang dema susu atas badan ayah bin, diminum dema air susu tadi, dihirup dema air susu tadi, tetap ayah bin tidak bersifat dengan uluhiyah, atau tidak dia bersifat dengan ketuhanan. Yang bersifat dengan ketuhanan, la ilaha illallah. Masa kita punya tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setengah orang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi maknanya semuanya sama saja. 10 kali kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ganjarannya seperti kita merdekakan 4 orang hamba, sebagaimana sebutlah kita Mukhtasar Abi Jamrah. Jadi itu kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi yang itu kita dengar dulu ketika mana datang doktor daripada Mesir, Dr. Yusri, datang daripada Mesir membacakan hadis Mukhtasar Abi Jamrah 3 hari ataupun 4 hari. Saya sempat hadirlah kuliahnya, 3 kuliah yang akhir di Masjid Al-Khairiyah Gombak. Dan pada malam itu terbacalah tentang kisah tadi, baca la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kitab Mukhtasar Abi Jamrah ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau kita tak sempat mengaji kitab Sahih Bukhari, ada 7,000 lebih hadis, maka cukup untuk kita membaca kitab Mukhtasar Abi Jamrah. Ada lebih kurang 294 hadis. Sikitlah. Tadi 7,000. Jadi dalam 7,000 tu dipilihnya hadis-hadis tadi dijadikan 294 dalam kitab Mukhtasar Abi Jamrah. Kata ulama itu kalau kita baca kitab ini pun maknanya sudah cukup. Sedangkan kalau kita baca kitab Hadis Arba'in Imam Nawawi yang ada 42 hadis, sebenarnya Imam Nawawi pun dah cukup juga. Dia ambil hadis yang penting-penting dalam kehidupan kita. Semua yang kita baca 42 hadis itu merangkumi dalam kehidupan kita. Itu kalau kita mengaji hadis. Tapi kalau kita mengaji banyak lagi hadis, min babil aula. Kalau kita banyak mengaji hadis, tidak mengaji Sunan Ibnu Majah, atau kita mengaji Sunan Abu Daud, atau mungkin kita bertalaqi pula kitab atau bermusyafahah, qiraah ataupun munawalah. Munawalah maknanya
Tok Syekh itu kata, okey, aku munawalahkan kitab ini kepada kamu. Itu namanya munawalah. Kalau qiraah baca, sama ada kita baca, dia baca atau sama atau kita dengar. Tengoklah apa jenis sanad ataupun ijazah yang diberikan oleh syekh itu kepada kita. Al-muhim الدروس يعني يجب علينا أن ندرس أو نتعمق أو نتفقه يعني في علوم الشريعة الإسلامية. Kita wajib mana mendalami ilmu syariat. Dan i'tiqad orang Nasara kepada Nabi Isa. Apa dia kata Nabi Isa? Isa ni dia kata anak Tuhan. Jadi siapa pula mak Isa? Dia kata Maryam pula. Lepas tu siapa pula apa nama bapa Isa? Dia kata Allah Ta'ala. Jadi 3 dalam satu. Ini pun tak betul juga. Dia bukan kopi janda ataupun kopi turuna. Kalau kopi janda mungkin 3 dalam 1, 5 dalam 1, atau mungkin 7 dalam 1. Kejap tongkat Ali, kejap mari itu apa semua ya. Allah Ta'ala bukan macam itu. Tuhan yang kita baca dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, dia tidak beranak, wa lam yulad, dia juga tidak diperanakkan. Jadi kalau Allah Ta'ala dia Tuhan, lepas itu ada pula anak Tuhan namanya Isa, lepas itu ada pula Maryam pula menjadi pula isteri atau mak kepada Isa. Yang ini maknanya pahaman yang sonsang. Jadi kita tak ada, kita Allah Ta'ala semata-mata Tuhan. Mungkin orang tanya pula, kalau kami beriman kepada Allah Ta'ala, mana rupanya? Buat apa tanya, rupa Tuhan? Pasal Tuhan tak serupa dengan kita. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu mangga pun yang sama, ataupun sebaluh, ataupun yang serupa, ataupun yang seiring, seiras, yang seiras, yang seqarin. Tak ada kan? Ialah qarin ni orang yang dekat kita lah. Kadang-kadang ada orang pergi berubat dengan orang. Bila berubat dengan orang, kata orang yang berubat itu, aku bagi kamu seorang kawan lah katanya. Kau bagi kat kamu kawan, nama kawan kamu tu Berair. Dia ni bagus, kau berkawan dengan dia. Padahal kawan yang kita nak kawan tu bukan macam kita. Dia bukan makan royal dengan pulut. Dia makan asap. Dia makan royal dengan pulut. Kita makan royal dengan pulut, dia tak makan royal dengan pulut. Jadi keadaan dia makan tak sama dengan kita. Situasi dia tak sama dengan kita. Maka dia ghair munasabi, maka dia tak sesuai untuk kita jadikan sebagai kawan. Itu sebab ada pepatah mengatakan, walaupun tak betul, sebaik-baik jin ialah sejahat-jahat manusia. Cakap tu tak betul, tapi orang Melayu cakap macam itulah. Sebaik-baik dia ialah sejahat-jahat manusia. Artinya kalau sejahat-jahat jin, sebaik-baik manusia pula. Jadi kalam itu mana kalam yang bukan betul ya. Itu mungkin sembang-sembang yang seronok lah orang Melayu. Orang Melayu ni banyak seronok. Dia suka seronok kan. Kadang-kadang benda dia seronok tu tak betul. Kan banyak benda tak betul kan. Kita perang sama-sama, kita perang sama-sama, ulama sama-sama, ustaz berperang. Pasal perang pasal apa? Pasal semayang tarawih 8 rakaat dengan 20 rakaat. Tak habis-habis. Sampai ada royan pun jadi mangkuk royan dibuatnya. Jadi itu merugikan. Sedangkan ramai orang merosakkan agama Islam. Ramai orang Islam telah pun menjadi murtad. Orang Islam jadi murtad. Yang itu kita tak ada mengesahkannya. Sekarang ni kita tengok dalam WhatsApp tu, orang Kristian pula udah pakai soroban lah. Udah macam-macam berapa gaya. Jadi keliru. Jadi patut kita randuk dema. Kita randuk dema. Jadi tak payah kita randuk sama-sama kita. Kadang-kadang mungkin merugikan. Kecuali kalau memang ketara. Terpaksa kita maknanya kata orang menyatakan yang hak. Yang itu mestilah. Kecuali kalau memang ringan-ringan 8 rakaat, 20 rakaat. Yuk, macam mana talqin? Kau tak nak, sudahlah. Aku nak talqin, aku talqin. Kau tak sure, sudah. Kau dah pandai, kau pandai jawab. Kata dia tak pandai jawab. Aku nak ngajar, orang tak pasti jawab. Mika dah siap jawab, tak apalah. Mika putus sikit je dalam kanda tu. Senang cerita. Ya? Pasal cerita tajuk macam ini, masa kami ngaji pondok dulu pun. Bertengkar, bergaduh, tak entuh hala.
Dari pondok-pondok lain sewa kereta pergi ke penanti, pergi ke pondok sana, berdebat di situ, berdebat di sini. Jadi bila saya fikir-fikir, apa pasal dia mau berdebat? Masa itu seronok lah kan. Kita Tok Guru kita pergi, kita pun pergi. Apa-apa tidak menguntungkan. Tapi ialah dua-dua ngang. Dua-dua pihak. Apa? Apa? Ha? Sama-sama hebat. Mungkin sama-sama hebat. Payahlah. Kita kena ingat kita ni Nabi Muhammad di bawah itu ada golongan salaf dengan khalaf. Kalau kita faham konsep khalaf dengan salaf, selesai. Kadokan jangan tangan Tuhan pun macam tangan teman juga. Itu tak boleh lah. Tangan Allah Ta'ala macam tangan teman. Itu tak boleh. Kalau dah tangan Allah Ta'ala macam tangan teman, maknanya tangan Tuhan pun ada kulit. Tangan Tuhan pun ada tulang. Tangan Tuhan pun makna ada kuku. Tangan Tuhan pun ada darah. Sedangkan kita dah bercara belum? Menafikan muttasil pada zat. Itu tak boleh. Itu tak boleh lah. Itu makna tak boleh. Dan Sayyidatina Maryam alaihissalam dengan mendakwa kedua-duanya itu bersifat dengan uluhiyah. Maknanya Maryam pun bersifat dengan ketuhanan. Kemudian Isa pula bersifat sebagai ketuhanan. Tak boleh. Isa ialah anak Maryam. Cuma bezanya Isa tak ada bapa, Maryam tak ada suami. Itu yang timbul di kepala otak kita ni. Pasal apa orang lain ada bapa, ada mak, ada bapa, ada suami. Yang ini Isa tak ada bapa, ada mak. Apa heran kan? Nabi Adam ada bapa, ada mak. Nabi Adam tak ada bapa, tak ada mak. Allah Ta'ala khabar Jibril, ya kau panggil kawan-kawan kamu pergi ambil apa nama tanah-tanah laut tu, buat macam ini. Buat bentuk macam manusia. Udah dibentuk, dah dibuat, maka Allah Ta'ala meniupkan apa namanya nyawa tu, bagi roh. Maka Adam pun bangun dalam keadaan ajalah. Ajalah maknanya tergesa-gesa ataupun kata orang kilang kabut ataupun kata orang macam gopoh gapah. Maka sebab itu cucu cicitnya penuh dengan gopoh gapah. Kan? Penuh gopoh gapah, tak ada apa, tukar menteri besar. Gopoh gapah tu. Tak ada apa dia, royan naik katil ke, pokok nyok terbalik ke, macam mana ke, tiba-tiba menteri besar kena terbang. Itu tajuknya gopoh gapah. Sebab tu nenek kita dulu gopoh gapah, maka yang ke bawah turun. Tapi jangan salahkan Adam. Itu makna gopoh gapah. Bila orang tanya, mana duit 2.6 bilion? Awak dah hantar balik. Yang kau tengin hantar balik buat apa? Daripada kau hantar 2.6 bilion tu, kalau kau bagi 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, buat surau atau masjid, berapa banyak masjid boleh bina? Daripada 2.6 bilion. Lama kata Saudi, Kema pun tak tahu tajuk duit ini. Lagi pening. Hendaknya Saudi pun awak pun tak tahu siapa bagi. Yang bagi tu pula udah mati dah pun. Jadi dia pulang dengan siapa? Siapa yang bagi, lepas tu pulang dengan siapa? Jadi cerita dunia ni cerita yang memang gharib. Jadi ialah Islam itu Islamu ghariban fasayakunu ghariban. Islam itu asal datangnya dagang, maka dia akan fasayaudu ghariban, maka dia akan balik juga dagang. Pelik ya. Jadi kita berhadapan dengan benda pelik. Mungkin kita tak pelik sangat, tapi generasi yang akan datang, anak cucu cicit kita mungkin lebih pelik daripada itu. Jadi Adam tak ada bapa, tak ada mak. Hawa ada bapa tapi tak ada mak. Maka Isa ada mak, tak ada bapa, tak ada anak. Bukan Nabi Zakaria berzina dengan Maryam melahirkan Isa. Silap. Maryam seorang-seorang masa nak melahirkan anak. Dia pergi dekat pokok tamar tu, digoyornya pokok tamar tu, jatuh tamar. Maka makan tamar, menjadikan dia gagah ataupun kuat. Dalam kitab tafsir Al-Azhar, Profesor Hamka katanya, ketika itu didatangkan atau diwujudkan, dijelmakan sungai yang ada air, maka Maryam mengambil air itu dan juga dia minum. Sedangkan tempat itu di padang pasir, bukan ada sungai. Tapi dijelmakan, dah makan tamar, dia pun minum. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, kalau kita nak jadi gagah atau jadi hebat,
Tak payah makan nasi, kita makan tamar. Boleh? Makan tamar 3-4 betul. Okey. Ada orang buka puasa isap rokok je, okey. Oh, betul kan tolong. Okey. Sekarang mungkin tak pakai rokok lah, pakai vape pula. Ketuk je kantor dia pakai vape. Elok je, tak ada apa pun. Jadi kalau makan tamar lagi okey lah. Nabi kata kalau buka dengan apa? Buka dengan tamar. Tapi orang Perak tak boleh, dia mesti buka nasi dengan gulai tempoyak dia. Dia kena banting nasi dengan gulai tempoyak. Tempoyak ni apa nak buat? Tak apalah. Yang penting kita ambil Nabi kata sunat berbuka dengan yang manis. Maknanya tamar, madu. Oh tak ada juga air sejuk ataupun air tumpur, tak ada masalah. Seperti orang yang disahkan apa nama dalam Quran Al-Azim. Quran Azim ni Quran lah. Quran Al-Azim, Quran yang besar atau Quranul Karim, Quran yang mulia. Dan barang yang lain. Betul ya? Betul. Dan barang yang lain. Pasal dia punya, bukan kitab ni dah kabur. Mata saya dah kabur. Itu pasal saya tengok gitu. Saya pun sebenarnya penat ni dari Kuala Lumpur. Baru sampai, saya bertolak ni 4.45 dekat 5. Saya kata sampai ke Manjung gamak ni. Tawakkal ala Allah. Tawakkal ala Allah. Jangan nasir. Ini bimasyiatillah. Kita berhak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faidatun ay hadhihi faidatun. Baca macam tu ya. Pasal apa baca gitu ustaz? Sebab faedah itu jadi khabar bagi mubtada mahzuf. Kalau kita i'rabkan faidatun ay hadhihi faidatun. Faedah tu kita i'rabkan nu'rif faidatan khabar bagi mubtada mahzuf. Takdir ay faidatun ay hazihi faidatun. Itu orang belajar nahu lah. Orang tak belajar nahu, dia jangan fikir karang tumbang kan jatuh sekali. Kita i'rab sebagai makna khabar bagi mubtada mahzuf. ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذا كرفع خبر بالمبتدأ. دي كده بس كده المبتدأ المرفوع العاري عن الأوامر اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. Itu nama tanjurumiyah. Jadi kita kena ingatlah mubtada, subjek, khabar ialah predikat. Tapi yang ni lain sikit. Dia marikan khabar, disoroknya dia punya mubtada. Maka kita kena takdir faidatun ay hadhihi faidatun gitu. Faidatun ay hadhihi faidatun. Bermula orang yang syirik itu 4 perkara. Betul ya? Orang yang syirik itu 4 perkara. Dan arti orang yang syirik, dah pusat lain pula ya. Dan bermula arti orang yang syirik itu rencana daripada menyekutukan ia dengan apa tu? Dengan salah. Satu daripada apa tu? Sifat uluhiyah. Maknanya Allah Taala bersifat dengan kudrat, kuasa. Tiba-tiba dia kata aku pun kuasa macam Tuhan juga. Kalau Allah Taala boleh jadikan langit, aku pun boleh jadikan langit juga. Kalau Allah Ta'ala boleh menjadikan bahar, iaitu lautan, maka aku juga boleh menjadikan lautan. Maka sebab itu Tuhan gambarkan dalam Al-Quran, alaysa li mulku Misra? Fir'aun cakap, alaysa li mulku Misra? Bukankah aku ni raja bagi negeri Mesir? Allati tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah istana aku ini sungai. Jadi Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Sebab itu disabitkan, dikatakan apa namanya, dia kata fa'ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang tinggi, fa'ana rabbukumul azim, aku Tuhan yang besar. Maka Tuhan mereka, apa Tuhan kata? Izhab ila fir'auna fa innahu tagha. Hai Musa, izhab anta ya Musa. Izhab, kalau kita belajar Arab, izhab dalamnya dhamir mustatir wajib ay wujuban, takdiruhu anta. Izhab anta ya Musa ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Fa innahu ay fa inna Fir'auna tagha. Maka bahawa Fir'aun itu adalah taghut. Apa taghut? Melampaui batas. Maknanya dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi Fir'aun ni ada juga dalam WhatsApp baru-baru ni kan. Itu dia kata gambar Namrus.
dengan meh, dengan apa, entah apa semua gitu kan. Tapi Fir'aun ni di Mesir lah. Tapi Fir'aun ni bukan namanya Fir'aun. Fir'aun ni gelar kepada raja di Mesir yang kejam dan zalim. Dipanggil dengan nama Fir'aun ataupun Fara'inah. Gelaran. Nama dia adalah macam Ramis lah apa benda nama, wallahu'alam. Jadi Fir'aun ni bila Nabi Musa alaihi salatu wassalam diburu oleh kaumnya, maka Nabi Musa pun lari. Maka Allah Ta'ala kata, engkau pukulkan atau engkau ketukkan kamu punya itu asa, tongkat. Kemudian bila dia ketuknya tongkat, maka terbelah lautan itu kepada 12 lah lautan. 12 apa? 12 jalan. 12 jalan. Kalau kata di Malaysia ni atau di Ipoh ataupun di Manjung ni, satu jalan tu orang Melayu Perak, lepas tu orang Banjar, orang Mendelin, orang Rawa, orang kampung. Kaumnya ada 12. Maka 12 apa nama jalan lah. Jadi bila demo kata Musa, dia masuk jalan. Demo pun masuk. Jadi Fir'aun ingat, oh aku Tuhan. Kalau demo pun boleh rempuh katanya lautan, maka aku Tuhan, mesti aku boleh rempuh juga. Masih tulis dia rempuh masuk, dia gol. Dia mati. Tapi demo-demo tadi yang pengikut Nabi Musa alaihi salatu wasallam bila masuk dalam laut, maka dia ada ayah tu katanya macam gaya cermin. Orang ini tengok sana. Boleh berlambai-lambai macam tu gayanya dalam air tu. Tuhan berikan apa namanya keselamatan kepada mereka yang mengikut Nabi sallallahu wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, jangan mengaku diri kita sebagai Tuhan. Hanya kita bukan bersifat dengan ketuhanan. Ini pujari kita. Ini cop. Apa? Cap jari. Kan? Cuba tuan-tuan malam besok bawa dakwat tu. Semua cop. Cari. Sama ke tak sama? Tak sama. Tu sebab kita pergi keluarkan penyata KPSP pun, dia suruh letak jari kanan. Kan? Walaupun kita masuk kita punya my card, tapi kena letak juga jari kanan. Cuba ubah jari kanan orang lain. Dia masuk my card orang lain, lepas tu ubah jari kanan orang lain. Boleh keluar tak? Mesin kata, kau tengin, kata dia. Kau cipta aku tapi kamu tengin. Ini pun kita tak mampu nak buat. Macam mana kita nak mengaku sebagai itu? Itu kata kehebatan Tuhan. Kalau tidak kita fikir, bukan besar benar pun. Bukan ada besar negeri Kedah pun. Tak ada. Tidak je. Ini pun kita tak boleh buat. Kehebatan yang ada maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tapak ibu jari pun, di antara seorang dengan seorang itu berbeza. Kecuali lah kalau dah orang mati duduk balik pergi Mangkah juga, itu teman tak tahulah. Itu cerita lain. Tapi ceritanya tak sama di antara orang ini dengan orang ini. Walaupun juta atau milion manusia di atas muka bumi gitu. Dan yang pertama itu menyentuhkan akan sifat wajib-wajiban wujud. Apa sifat wajib wujud? Sifat wujud. Sifat wajibal wujud itu sifat wujud. Pasal kita belajar mula-mula wujud, qidam, baqa. Maka sifat wujud itu dipanggil sifat yang wajibal wujud. Apa makna wajibal wujud? Sifat yang mesti ada. Sifat yang mesti kita kata ada. Dengan makna tak boleh kita kata tiada. Ini penutup cawan. Ini ada tak? Ada. Tuan-tuan nampak tak? Nampak. Okey. Pasal nampak aja. Boleh pegang, boleh cekuh, boleh hempeh, boleh nyak, boleh buat apa pun. Tetapi adakah tutup ini wajib ada? Tutup ini tak wajib. Dia hanya wajib ada akan pada akhir. Tapi bukan dia ada wajib pada akidah. Tak ada. Pasal kalau Tuhan teringin nak jadikan dia, jadi. Kalau Tuhan tak teringin jadikan dia, maka tak jadi. Macam kita lah, kalau kita rasa nak beli, kita beli. Tak sure kita beli ni, tidak lah. Maka adanya kita semua-semua ni bukan wajib. Tapi adanya Allah Subhanahu Wa Taala wajib. Tak boleh kita kata ada Tuhan. Ada Tuhan tu gamaknya ialah
Entah-entah besok lusa tak mandang ke dia. Dah berapa lama jadi Tuhan, takkan tak mangkuk-mangkuk. Tak mahu. Ya? Raja, sultan, menteri, tok siak, tok imam, tok bilik, pegawai daerah, menteri besar, siapa-siapa pun sampai masanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap penyawa pasti akan merasai mati. Tapi Allah Ta'ala, hujan panas, tetap dia akan ada. Sebab dia zat yang wajiban wujud. Apa wajiban wujud? Sifat yang wajib ada, tidak boleh diterima tiada. La yutasawwaru fil aqli adamuh. Kalau kita buka matan Ummul Barahin, la yutasawwaru fil aql, maknanya adamuhu, tidak dapat kita imaginekan atau kita gambarkan kepada otak kita, tiadanya. Maka mesti ada. Itu namanya wajib. Ini pecah kita rujuk akidah besok. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat bagi Allah Ta'ala, yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat harus. Sifat wajib setengah orang kata 13, setengah ulama kata 2. Sifat mustahil setengah ulama kata 13, setengah ulama kata 20. Sifat harus 1. Kalau kita ambil 13 campur 13, 26. 26 campur 1, 27. Kalau kita ambil 20 campur 20, 40. 40 campur 1, 41. Campur 9. 41 campur 9, 50. 50 akain. Kalau kita campur 26 campur 1, 27. Campur dengan 9, bermakna 36 akain. Atau kita pergi jauh lagi, 68 akain. Itu lagi banyak lah. Yang ini pun cukup lah, 50 pun kira okey. Kalau kita ambil yang ke 27 campur 9, 3 pun okey. Jangan yang langsung tak ada. Akidah pun tak nak ngaji. Mana Ayub tak ngaji? Akidah awak senangnya. Awak nampak pokok adalah Allah Ta'ala katanya. Tak cukup lah. Ngaji tak payah, tak apa. Ngaji tu tak ngaji dengan tak ngaji seropek dia. Mana pula ngaji dengan tak ngaji seropek? Tuhan kata dalam Quran, qul hal yastawi alladhi ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Qul hal yastawi alladhi ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang tak tahu? Tuhan tak jawab. Pasal apa? Dah tentu tak sama. Nerayan tak sama dengan nangka. Nerayan boleh makan dengan pulut, tapi nangka belum tentu boleh makan dengan pulut. Ada orang makan nangka dengan pulut? Tak ada? Ada? Boleh juga ya. Tapi nerayan boleh tak buat cucuk? Ambil tepung, lepas tu kita pun apa? Ada? Tapi bubur nerayan ada. Tapi kalau nangka ada. Buat cucuk. Ya. Jadi Allah Ta'ala tak sama menjaga. Macam mana konak putar belik pun Allah Ta'ala la yushbih. Maka Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu gitu. Dan yang pertama itu menyengutukan akan sifat wajiban wujud. Bagi lain daripada Allah Azza wa Jalla. Seperti i'tiqad orang Majusi. Majusi ni siapa dia? Orang yang menyembah api. Dia menyembah api. Tuan berlari, bawa obor, lari-lari tu kan. Kira-kira ngikut Majusi lah tu. Betul. Pasti orang lain pula. Maknanya macam gaya ikut Majusi lah. Nabi dah kabur. Kedua-dua itulah yang mencorakkan anaknya, sama ada Yumajisani, sama ada dia menjadi apa Majusi atau dia menjadi Nasrani. Jadi bapak ni nak menentukan anak. Jangan mak bapak ikut anak. Kita kena bagi tahu anak kita, kau anak aku. Kau kena beragama, aku ajar kamu sekolah agama, aku kena fahamkan kamu agama. Jangan kita ikut dia. Kalau kita mangkor lah kita weh. Pasal apa? Pasal kita tidak melaksanakan kita punya tanggungjawab.
Dan yang kedua itu bahawa menyengutukan ia dengan sifat istihqaq, ya. Istihqaqul ibadah. Apa istihqaqul ibadah? Layak beribadat, wajib beribadat bagi yang lainnya daripada Allah Azza wa Jalla, seperti mana orang yang menyembah berhala. Maknanya, siapa yang kita nak sembah? Allah. Boleh tak kita sembah lain? Oh, ngempeh nyor kita. Nyor. Apa itu cucuk? Apa itu jalan lantai baru? Tarik. Apa itu bawa pula? Apa tu? Apa? Kawali apa? Jadi dia menyembah siapa? Orang yang macam dia juga. Tak boleh. Yang layak disembah istihqaqul ibadi. Siapa yang layak kita sembah? Hanya Allah. Betul. La ilaha illallah, ay la ma'buda illallah. Tidak ada yang aku sembah melainkan Allah. La mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang muncul, ada yang menjelma melainkan Allah. Itu yang kita baca. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi. Tak ada mawjud, ma'bud yang ujung tu. Betul azim lah sekali. Itu bendanya. Tapi kita sebutnya tak tahu apa benda cerita dia. Kita balut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, kita berkaya-kaya. Apa yang mawjud? Aku pun tak tahu macam ni. Aku balut. Yang mawjud itu dia. Yang ma'bud, yang layak kita sembah, maknanya Allah. Yang lain tidak. Subramaniam ke, Semah ke, Tojek ke, Todir ke, tak ada. Yang aku sembah Allah Ta'ala. Yang lain aku tak sembah. Itu makna ma'bud mawjud. Kan? Itu yang ini tak kita dah nyembah orang lain. Apa ayub? Ialah Allah Ta'ala jenuh aku cari tak jumpa-jumpa. Pergi aku Pulau Pinang tak jumpa. Pergi aku ke Melaka tak jumpa. Pergi aku ke Jerman tak jumpa. Pergi ke Mekah pun aku tak jumpa. Yang aku jumpa Kaabah saja. Aku rasa Tuhan ni mungkin barangkali tak mandang kot. Aku lah gamaknya katanya. Tuhan. Lebuh kan? Jadi siapa yang layak kita sembah ni? La mawjud, la ma'bud. Maknanya yang layak kita sembah semata-mata Allah. Tak boleh sembah berhala, tak boleh sembah manusia, tak boleh sembah nafsu, tak boleh sembah fulus, tak boleh sembah segala-galanya. Yang kita sembah hanya illallah, illallah. Itu sebab dalam wirid tarekat Chistiyah, apa di antara bunyi? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kena baca tu sebanyak apa namanya, dia kata betul? Illallah, 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 600 kali. Itu je. Illallah, illallah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Kontutnya kita panjang. Apa itu? Allah, 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 400 kali. 400 campur 600, 1000. 1000 campur tadi 200, 1200 setiap hari dalam tarekat, iaitu Jistiyah, Naqsyabandiyah dan Saharawardiyah dan juga Qadiriyah. Jadi apa saja? Illallah, 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 Allah, 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 Allah. Ada orang pula lagi pening. Apa yuk dia punya wirid? Dia dah je sekarang ni, tak ada lain dah. Hu tu hu Allah. Hu tu maknanya hu Allah. Tapi bukan orang macam kita makam nak buat gitu. Kita pula hu. Ini dia kata pembawa ajaran sesat. Itu bukan makam kita. Kita wirid pun ada makam. Makam macam kita ni bunyinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun letih. Pasal nak ngikut kitab Hidayatus Salikin tu, nak ngangkat kepala katis, nak ngempeh ke bawah, kan senang. Pasal apa nak angkat katis hempeh ke bawah? Pasal nak keluarkan hitam dalam hati kita ni. Sekali kita hempeh satu hitam, kena campak tum. Sekali kita hempeh lagi, tercampak keluar. Kalau dalam ni ada berjuta-juta hitam,
Kerana berjuta-juta la ilaha illallah, 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 baru tum dia boleh keluar. Kalau illallah masa tahlil dia baru ada kenduri tahlil, baru ada illallah, illallah, baru satu hitam kena buang. Belum lagi pak hitam kaki melarat, kan? Pak hitam kaki melarat, kaki todi, kaki judi, raja bostur serta judi, kata dia. Air liur meleleh tak minum ketagih. Ada lagu tu dia? Ada kan? Siapa nyanyi lagu tu? Al-Azmi. Oh, ingat dah jadi ya? Oh, Haji boleh hafal Quran kalau begini ni. Tuan-tuan ya? Yang ketiga ya? Dan yang ketiga itu bahawa menyengutukan ia salah suatu dari sifat salbiyah. Maka lainnya, bagi lainnya seperti Allah Ta'ala lain dari Allah Ta'ala, seperti yang hakikat orang yang falasifah dengan mengqadimkan alam. Okey, sifat salbiyah ada berapa tuan-tuan? 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Ini namanya sifat salbiyah. Apa itu salbiyah? Salbi itu kalau kita terjemah maknanya negatif. Tiada. Tak ada macam mana? Okey. Qidam artinya sedia. Apa makna sedia? Tidak ada mula bagi Allah. Nampak? Dia bagi terjemah macam tu ya. Tidak ada mula bagi Allah. Itu qidam. Baqa. Apa makna baqa? Baqa maknanya kekal. Apa makna kekal? Tidak binasa bagi Allah. Tidak ada kebinasaan bagi Allah. Qidam, baqa, mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa makna mukhalafah? Tak, apa namanya, bersalahan Tuhan dengan segala yang baharu. Apa maknanya? Tidak sama Tuhan dengan benda yang baharu. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maknanya? Tidak berhajat Allah Ta'ala kepada orang lain atau barang yang lain. Wahdaniyan. Apa makna wahdaniyan? Apa makna tidak Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Nampak? 5 sifat salbiyah tadi, bila diterjemahkan maknanya ada perkataan tidak, 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 tidak. Okey. Sekarang contoh dibagi dalam kitab kita, kata pahaman ahli-ahli falsafah, dia kata alam itu sifatnya qadim. Tuan-tuan tahu dah apa itu alam? Ulama tauhid bagi ta'rif, definisi. Kullu ma siwallah. Betul tu? Barang yang atau manggah-manggah yang lain daripada Allah Ta'ala itu dipanggil alam. Kullu ma siwallah. Tiap-tiap manggah, tiap-tiap barang dan benda selain daripada Allah Ta'ala, maka itu adalah alam. Okey. Mana nak kita buktikan alam itu maknanya bukan Allah? Okey, kita ambil contohnya tadi siang. Sekarang malam. Itu namanya alam. Tadi alam kita cerah. Sekarang alam kita bertukar jadi malam. Okey. Dulu kita macam ni. Tidak. Dulu tak mandang. Sekarang kita ada. Dulu kita ada, tapi kita baru dilahirkan. Kita teroyak, menangis, membesok, merebeh. Disalinkan lampin, dibagi susu, lepas tu kita merangkak, lepas tu kita belajar. Dibuat gitu, tatih, lepas tu kodang kamin. Ada? Minta cekor bagi kunyit, kan? Dulu macam tu lah. Ada? Tak ada? Oh, ada manjung niat kod tak ada boleh tahu kan. Mana kod tempat lain-lain caranya bukan? Kami macam itulah. Kodang kamin, minta cekor bagi kunyit. Nak ngajar anak berjalan tu, tatih. Maka dia punya tak tahu lah. Macam tu. Lepas tu kita belajar naik bersikap pula. Adakah orang belajar bersikap terus kali bersikap boleh naik? Tidak. Kayuh tumbang. Oh, luka.
Berapa kali luka baru boleh naik basikal. Okey. Berubah-ubah daripada keadaan dia tiada kepada ada. Daripada dia kecil kepada sedikit dewasa. Daripada sedikit dewasa kepada dewasa, sampailah pada malam ini. Itu dipanggil alam. Sifat alam itu adalah baharu. Apa bukti alam itu baharu? Kerana dia berubah-ubah. Ubah-ubah. Dulu siapa jadi Menteri Besar Kedah? Mukhris. Hari ni siapa jadi Menteri Besar Kedah? Siapa? Bashar. Lainnya. Jadi betul-betul alam tu betul lah. Kan? Dulu dia takbir kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari dia takbir kuat dah, slow dah. Lain pula. Dia maknanya itu alam berubah-ubah. Bukan? Dulu dia sekarang dia bukan. Pasal kalau S dia ada bunyi kalau dia N tak ada bunyi, tak boleh nak bunyi. Macam mana dia bunyi? Jadi itu kok. Itu namanya alam. Dulu alam. Last kali alam itu boom. Tuhan letupkan sekali boom habis. Bila trompet itu ditiupkan. Trompet apa nama Israfil. Boom, semua meroloh belakang habis. Semuanya habis. Yang tinggi batu tu habis. Lepas itu baru dia tiup kali kedua pula. Dia tiup lagi sekali. Semuanya bang. Boleh kita tanya Mak Nawab, mana bunyi dia punya trompet tu? Walaupun Mak Nawab memang dia peniup trompet, dia tahu mana bunyi macam mana. Apa-apa dia kata, teman pun tak tahu juga. Teman yang ini okey. Yang itu punya tiup Israfil, teman tak dapat dia punya sanad daripada Allah Ta'ala. Teman tak boleh nak bagi macam mana gaya bunyi. Itu alam berubah-ubah. Kan? Dulu hidup, sekarang sudah mati. Dulu tak ada, sekarang dah hidup. Dulu tak sakit, sekarang sakit. Dulu apa pun tidak, kena hari Parkinson. Kan? Dulu semayang okey. Allah. Nari semayang. Pasal apa yuk? Parkinson. Jadi itu maknanya alam itu berubah-ubah. Kalau ahli falsafah kata alam itu maknanya Tuhan, ataupun Allah alam tadi qadim maknanya macam Tuhan juga, sedia kala maknanya, maka yang itu maknanya mustahil. Kerana alam itu adalah baharu. Ya, bila dia baharu maka dia berubah. Ya. Al-alamu hadisun wa kullu hadisin mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Alam itu baharu. Tiap-tiap yang baharu bermakna dia berubah-ubah. Izan kalau begitu, benda-benda yang berubah itu adalah baharu. Macam kita ambil kaedah Arab. Al-khamru muskirun wa kullu muskirin haramun. Al-khamru haramun. Arak itu memabukkan. Tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Kalau begitu, al-khamru haramun. Arak itu adalah maknanya haram. Jadi ahli falsafah mengatakan bahawasanya alam ini maknanya qadim. Apa kita jawab? Alam tidak qadim. Pasal apa? Qadim itu siapa punya? Allah. Qadim Allah Ta'ala punya. Ini kipas angin qadim? Lah. Hari ni dia boleh pakai. Kan? Besok lusa tak tahu motor boleh lingkup, habislah. Tak adalah qadim. Kan? Aircon ni mana tengah elok, okey lah. Tapi sampai satu masa, rumah saya 4 tahun pasang, adalah cuci-cuci begitu kan. Tapi tak sejuk nyedahnya. Lepas tak sejuk, dia keluar, dia kencing. Apa yang dah kencing awak punya aircon ni? Tanya kawan-kawan, rumah-rumah ada tak aircon rumah-rumah kencing? Apa saya? Tak tahu pula Ustaz, dah lingkup dengan maknya pun. Kata lingkup, awak beli Panasonic. Bukan Panasonic. Lepas tu awak beli pula inverter. Jimat punya elektrik. Siapa pula jadi dah lingkup? Lama tanya-tanyanya, kawan kata, ni Ustaz, dial nombor ni. Dia ni boleh buat aircon. Saya pun telefon mari. Dia kata, Ustaz, aircon Ustaz ni tak rosak. Tapi saya turunkan aircon ni, saya bawa balik rumah. Pelik juga orang ni, biasa orang buat kat situ, dia bawa balik rumah. Tamaknya mungkin dia selesa buat di rumah, dia bawa balik rumah. Saya akan buka semua ni aircon ni semua sekali katanya. Saya akan semua dengan apa semua gitu gini.
Saya pasang balik. Sekarang pukul 2, pukul 5 kan saya datang, saya pasang balik. Ya, pukul 5 je mari. Dia pasang balik. Kan? Yang luar tu dia turunnya, tapi dia tak buka. Dia semua lebih kurang pasang balik. Tekankan on aircon, sejuk macam mula-mula beli. Tak ada dah kencing merebeh, tak ada. Elok je aircon. Itu baru. Benda baru macam itu kan. Walaupun dia beli cincin, lepas tu dah dia pulang cincin. Itu benda baru memang macam itu. Mula-mula ada orang terima, lepas tu dia pulang balik. Benda baru memang macam itu. Pasal dia bukan bersifat dengan qadim. Yang bersifat dengan qadim ni lah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun makhlukat, mungkinat, semuanya tidak bersifat dengan qadim. Kalau gitu kita apa dia? Hadisun. Apa itu hadisun? Kalau Jawinya ha cabai burung. Ha pedih. Ha alif, lepas dal, lepas sa. Hadisun. Jangan baca hadis. Hadis. Kalau kita baca hadis, itu hadal yasa. Itu makna hadis, iaitu sabda Nabi atau kita kata perbuatan Nabi. Tapi kita ni hadisun. Hadisun makna kita baru. Pasal apa kita baru? Pasal kita berubah-ubah. Kan? Bulan lepas ngajar pakai kain. Bulan ini ngajar pakai seluar. Pasal apa ngajar pakai seluar ustaz? Pasal tak dah nak tukar kain. Baru. Padahal dalam kereta saya ada kain tapi tak ada. Saya pergi dan saya dah ngajar hari Sabtu. Saya ngajar hari Sabtu. Saya nunggu kahwin balik ke Simpang 4. Tempat ni. Nak pergi makan datuk tu. Hari Simpang 4. Penuri. Saya pergi ke Menderang, Sungkai. Saya ngajar. Saya ngajar masjid Sungkai, masjid Menderang dalam tu. Saya ngajar Faraid. Lepas tu saya terus pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tadilah. Bila Kuala Lumpur. Apa tu nak mari sini. Lepas tu baru boleh balik ke Ipoh. Hari Sabtu keluar. Hari ni kan baru sampai ke rumah Ipoh. Jadi kita ni bukan qadim, kita ni hadisun. Berubah-ubah. Ada hari ingat, ada hari tak ingat, ada hari kuat, ada hari tak kuat, ada hari ada hari karaoke, ada hari tak mau benda karaoke, sampai masa dah berkaraoke. Dan itu benda baru. Jadi tiap-tiap benda baru itu apa? Mutaghayyir. Apa makna mutaghayyirun? Taghayyaran fa mutaghayyirun. Iaitu maka dia berubah-ubah. Okey, kejap tak okey, kejap setuju, kejap tidak, kejap nak berjuang, kejap tak nak berjuang, kejap dah kentut, kejap cerit. Apa sih itu kita bahas? Baru. Kejap-kejap rasa betul, kejap-kejap rasa tak betul pula. Aku pelik juga kadang-kadang kita ni pelik, kejap betul, kejap tak betul. Jadi jangan ya, Quran betul, hadis betul, Nabi betul, Allah Ta'ala betul. Yang tak betul, yang tak betul kita tanya macam mana yuk? Yang lama juga. Habis tu, habis tak ada kata apa. Hanya yang lama juga. Apa yang lama tu? Entahlah. Katanya, tak boleh kata apa lah. Jadi kita ni memang hadisun. Dan Allah Ta'ala itu maknanya qadim. Yang bersifat qadim. Dan yang keempat itu menyengutukan dengan menjadikan alam. Menjadikan alam. Alam. Dia cipta alam. Siapa boleh cipta alam? Tudung ni boleh, tapi tak pasal apa? Pasal manggah ni kita jadikan, kita ada kilangnya. Itu pun sebab kita ambil bahan yang Tuhan bagi. Kalau tak ada bahan yang Tuhan bagi, tak ada besi. Kalau tak ada besi, boleh buat kereta? Tak boleh. Katalah Alexander Graham Bell cipta telefon. Betul? Tapi dia ambil bahan-bahan untuk jadikan telefon plastik tu daripada mana? Boleh dia buat plastik sendiri? Boleh dia buat besi sendiri? Tak boleh. Nabi Daud pun walaupun dia boleh melentur atau mematah, membengkokkan besi, maka dia ambil dari ciptaan Tuhan. Kan? Putar, dilipat. Apa bentuk nak buat? Nak bentuk keris? Boleh. Berapa lekuk? 9 luk, 10 luk pun dia boleh buat. Pasal apa? Pasal itu mukjizat Tuhan bagi kepada Nabi Daud. Tapi pada mana dia ambil besi? Hak Allah Ta'ala. Jadi tiba-tiba kita buat alam, mana boleh? Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Nampak? Allah Ta'ala menjadikan 7 pitala langit.
dan juga 7 petala bumi, wa ma bainahuma, dan barang di antara kedua-duanya. Kemudian Allah Ta'ala bersemayam. Apa makna bersemayam? Dia berehat. Jangan berehat ni. Kalau dia berehat, mangkuk. Kalau dia berehat, dia macam ni lah, dia nyandor. Dia nyandor macam mana? Nyandor macam kursi malai. Halo Ustaz, dia dah mangkuk habis. Mana istaula? Apa istaula? Tuhan memerintah di arasnya. Kalau dia nyandor atau dia baring, mutakiin, ada bantai peluk. Lepas tu ada pula apa tu? Ogah apa tu? Apa? Ogah. Kalau kita itu jadi Allah Ta'ala macam makhluk, mana boleh. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, ayat yani mutasyabihat, ayat kesamaan. Allah Ta'ala atas arasy, maknanya bukan dia tidur beroloh ataupun dia landing situ, tapi makna dia memerintah. Arasy, mana arasy? Atas kerajaan daripada langit naik ke atas itu ada namanya arasy. Ada namanya kursi. Kursi bukan kursi ni. Kan? Kita baca ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wasi'a kursi, luah kursinya. Oh, dia kata kursi Tuhan tu besar. Bukan. Yang dia kata wasi'a kursi bukan kursi yang luas. Ilmu Tuhan itu yang luas. Sebab itu nanti kita akan belajar sifat ilmu. Di atas nanti lah. Kita belajar sifat ilmu. Apa ta'aluk bagi sifat ilmu? Ta'aluk bagi sifat ilmu namanya al-inkishaf ataupun al-ihatah. Apa makna inkishaf ataupun ihatah? Nyata semua pada ilmu Tuhan. Tak ada satu manggah yang tersorok dalam pengetahuan Tuhan. Apa juga benda? Dalam ilmunya. Kita tidak. Tengah sekolah kita bolehlah baca kali-kali. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. Kan? Lepas tu bila sampai umur kita, umur 60, 61, 62, 63, 70, kita kira kali 8. 1 kali 8, 8. 2 kali 8, 16. 3 kali 8. Tak betul lah. Dia tak kabur 24. 3 kali 8, 11. Kata dia. 4 kali 8, 12. 5 kali 8, 13. Apa saya pula lain macam pula? Dia dah short. Pasal apa? Pasal kita ni sampai masa kita nyanyuk. Jadi mana gaya nak ngelak dari nyanyuk, tuan-tuan? Kalau ia menjadi ubat kepada kita, baca doa dalam maksurat yang berbunyi, Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Untuk di doanya, Allah ma'afini fi badani, sapu badan. Allah ma'afini fi sam'i, sapu telinga kita ni. Pasal samak ni telinga, sapu telinga kita. Allah ma'afini fi basari, sapu mata kita. Supaya jangan kita nyanyuk. Nyanyuk ni bukan tunggu tua baru nyanyuk. Kadang-kadang tengah merintah pun nyanyuk. Ni nyanyuk macam mana yuk, tak tahu lah. Nyanyuk. Nyanyuk ni bukan tunggu tua nyanyuk, tapi kadang-kadang muda-muda pun suruh nyanyuk. Pasal apa nyanyuk? Banyak fikir. Kalau banyak fikir, rasa pening, tak boleh merentah, turun. Jangan fikir banyak-banyak. Nanti losak otak. Kalau anda tak boleh, kalau turun. Jangan cerita panjang. Nanti susah. Tapi tak juga. Macam Syria, Bashar Assad nak jadi juga presiden juga, nak jadi juga penyudahnya. Apa jadi Syria? Hancur, lingkup, punah, jahanam, rumah apa semua begitu begini. Malaysia, tak tahu lah. Coming soon agama apa? Coming soon. Kalau kita tekan, dulu duit $100, $200, $200.50, $100, $300, lepas tu $100, $400, sekarang $100 dah masuk $430. 450. Kalau 450, wallahualam tak tahulah. Masa mak teman ngaji Syria tahun 91. Dulu bukan ada kedutaan.
Mak teman tukarlah duit RM250, $100 sekeping. 1000 dapat 4 keping, $400. Letaklah duit tu, balut kabel, balut dengan kabel, tutup. Telegram dulu warna merah, siapa sorak tu, olehlah nama kepada Ananda Muhammad Asri bin Yusuf, alamat sanalah Damsyik, daripada from bolehlah Nur Aina binti Ahmad, Tebuk tukang emas, apa nama, Bagan Datuk, Perak. Zoom terobang manggah ni ke Syria, masuk dalam peti, kita ada kunci peti, sampai sorat ada, dia pergilah buka. Oh, seronoklah kita, ini duit banyak ni, ini mak awak ngantor duit ni. Balik rumah kan buka, tengok, ada kabel, ada surat ngabarkan dalam ni ada sekian-sekian dolar, tapi duit tak. Duit tiba di kaum dah tahu dah, kalau datang dari Malaysia orang sampui macam ni, rupanya dalam ni ada tulis ada nukut. Dia buka kita punya sampui tu ngap, lepas tu buka, dia buka ni kabel, ambil duit, lepas tu dia balut dia balik, tutup, taklah peti. Dapat yang baca surat, duit ada $400, tapi duitnya tak ada. Itu kejadian betul, itu sejarah saya tuan-tuan ya. Maknanya jangan jadi dunia ataupun negara kita sampai tak ada duit. Minyak ada tapi tak ada duit, nyawa ada tapi duit tak ada, kelapa sawit ada tapi duit tak ada, kelapa Bali pun ada, duit tak ada, orang ramai tapi duit tak ada. Penyudahnya orang Bangla kerja dekat sini, kumpul duit, dia hantar duit kita ke sana. Untung ke rugi? Kalau seorang hantar RM500, kalau demo ada 3 juta kali 500, berapa? Tak apa, balik rumah sekarang kira. Sebulan banyak itu, kali dengan 12 bulan untuk setahun. Kalau 5, 6 tahun, 7 tahun, berapa duit kita keluar? Tapi orang Singapura datang naik bas, dia Ipoh dekat apa nama, kereta api tu, dia melawat situ dulu lah, orang apa semua betul beli barang. Kalau ini harga RM1, duit dia boleh bagi $1, tapi boleh beli 3. Pasal duit dia dekat RM3. Tapi kalau kita punya duit RM1, beli ni dapat berapa? Dapat 1 je. Unjuk duit kita RM1, dapatlah secawan. Dia unjuk $1, dia dapat berapa cawan? 3 cawan. Apa ada di Singapura tu? Teroyan. Apa sawit pun tak ada, getah pun tak ada. Tapi apa ada sana? Tapi kenapa duit dia besar? Macam mana dia memerintah? Dia mencorolek ke kita tenging? Itu yang kita kena fikir. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan teringin nak jadi pemerintah, nak jadi pemimpin, ingat, mesti kita lebih susah daripada rakyat. Kalau kita lebih senang dari rakyat, itu bukan pemimpin. Umar Al-Khattab jalan satu malam, budak teroyak, nama dia bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik, pasal apa anak teroyak? Tapi bukan cakap Perak lah, cakap Arab. Limaza auladaka yani apa nama yabkul, kenapa anak kamu semua teroyak? Lish, kenapa dia teroyak? Dia kata aku tengah masak ni, nak siapkan untuk demo bagi makan. Dia tanya, kau masak apa? Aku masak batu, kata saya. Dia apa yang dia batu? Bila batu tu nak masak? Nak masak apa? Ubi kayu ke apa ke bendanya? Yang datang tu apa? Umar Al-Khattab. Apa dia kata? Khalifah tidur. Khalifah tak ada jaga masyarakat dia. Khalifah tak peduli. Umar dengar, dia belah terus balik dalam khazanah dia, ambil gandum, dia pikul, bawa rumah makcik. Dia kata, makcik, ni gandum, ambil, boleh masak, buat roti bagi anak makan. Dia tak hantar beres lah, pasal dia tak makan beres. Nanti orang tanya pula, Ustaz, kenapa Umar tak hantar beres? Siap.
Oh, mangkuk lah. Yuk, mana dia makan berai? Dia makan roti. Roti daripada gandum. Baru tahu, oh, rupa ini adalah khalifah. Adakah khalifah kita boleh fikir berai? Bagi berim pun ada orang ngepeh meja pun ada. Awak tak dapat ngepeh, gaji awak 4,000. Tak dapat 4,000, dia nak 3,000 ke bawah. Yang kau tulis 4,000 buat apa? Tulislah 300 Tulis 4,000, orang betul ya? Orang luar apa? Orang apa? Luar pendoi. Gaji 4,000. Tak dapat lah, bagi orang lain lah. Tuan-tuan semua dapat? Tak dapat? Apa sih? Kuat sangat. Kuat melentang. Tuan-tuan ni kuat melentang, patut tak dapat. Tengok nama. Awak ini mangkuk lah katanya. Tapi semua dah masuk apa dalam apa tu? Dalam apa nama apa? Bank bank. Berapa ratus? 250. Jadilah tukar sebelah tayar kereta. Kalau tayar kereta tu sebelah bunga tak ada, boleh tukar sebelah lah. Kalau baru lah, kalau yang lain boleh lah. Kalau yang lain, kalau kata ada RM60 satu tayar, boleh tukar 4. Tapi kalau nak ambil yang baru, kalau nak beli Michelin pun tak dapat. Bolehlah sebelah. Tapi sebelah lah sedap naik kan. 3 lain tu, macam gayanya. Jadilah. Tapi kalau nak tukar 4 tayar, tunggu yang last kali. Dengan usik duit tu, sampai ujung tahun besok tukar. Apa nak buat kan? Tak tayar motor takkan tak tukar. Mangkuk lah yuk katanya. Jadi pandai-pandai tuan-tuan. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita, pengajian kita pada malam ini. Tuan-tuan boleh faham sikit-sikit akidah ni. Kerana akidah ni dia susah sikit. Jadi kita mudah-mudahan boleh faham. Mudah-mudahan kita boleh yakin dengan kita punya akidah. InsyaAllah kita berhenti situ tuan-tuan. Pada perkataan musannif dan setengah ibarat ulama dengan sifat rububiyah seperti i'tiqad Raja Namrus laknatullahi alaihi. Ini kita akan sambung pada bulan depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.